Tapi kalau dia duduk di tempat tinggi, akan nampaklah jauh-jauh. Dia buat lagu mana apabila sampai sini, dia buat lagu mana. Dia istilam ke, dia lagu mana bila sampai di bucu ni, orang boleh nampak. Itu tujuan faedah dia. Dan masjid akan terpelihara juga, sebab unta dia tu makmurah. Makmurah artinya unta yang mengikut perintah Allah. Unta dia tu pelik. Tempat-tempat tak molek dia tak seh. Tempat-tempat tak molek dia tak segi. Senyap tak segi. Pelik unta Nabi. Kalau ada benda tak molek ke apa, dia tak pergi. Pelik unta tu. Apa ni? Berkenaan dengan unta tadi. Begitu juga yang lain-lain lagi, banyak lagi. Kalau kita nak gali parit, lah ni nak perang, sia-sia. Nak pakai pedal, sia-sia. Orang mari dengan helikopter. Kalau kita gali pun dia boleh masuk juga dengan helikopter. Orang pakai peluru berpandu, tak ada kena mengena dah dengan parit. Zaman dulu orang pergi dengan kuda perang, jalan kaki. Kita sikit tak ramai, nak suruh dia tu terhalal, tak boleh mari dengan laju, mari kepada kita. Kita gali di sekeliling kubu tu parit. Ada munasabah pada masa tu. Tapi sekarang ni tidak gitu. Kalau kita buat salah tu, sia-sia. Dari segi ketenteraan, dari segi strateginya dia buat gini-gini, itu berubah mengikut zaman. Hak tu tengoklah. Hak tu tidak termasuk dalam sunnah tashri'iyah. Benda-benda lagu ni ulama kata termasuk dalam sunnah ghairu tashri'iyah. Baik. Hak buruh gigi ni sunnah tashri'iyah ke ghairu tashri'iyah? Itu timbul persoalan. Berus gigi ni tashri'iyah ke ghairu tashri'iyah? Apa lagi buruh gigi dengan kayu sugi tu? Kalau tashri'iyah, kita kena terikat dengan hak tu, tak boleh dah hak lain. Ataupun sekurang-kurangnya kita kata hak tu lebih molek, sunnah guna hak tu. Kalau kita kata ghairu tashri'iyah, tak mesti guna hak tu. Itu satu alat saja yang sesuai dengan zaman tu. Zaman tu ada hak tu je untuk buruh gigi. Zaman lain boleh jadi berubah. Maksudnya nak suruh gigi tu bersih, kesihatan mulut itu terjamin. Itu maksudnya, bukan terikat dengan alat tu. Situ ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Hak mana hak betul? Kalau pada saya, itu sunnah ghairu tashri'iyah. Sepuluh roti, sepuluh gapo tu lah. Sunnah ghairu tashri'iyah. Sebab apa kita kata sunnah ghairu tashri'iyah? Dia gini, nak beza sunnah tashri'iyah dengan ghairu tashri'iyah ni, dia gini. Kita kena tengok hak zaman Nabi dulu, adakah benda tu khusus dengan orang Islam saja, kau orang kafir guna juga? Misalnya makan roti, Nabi dengan puak-puak dia, sahabat dia saja kan makan roti, puak-puak Abu Jahal tu makan golai. Gitu kah? Ada. Bila tak, itu sunnah ghairu tashri'iyah. Hak naik unta saat ni, Nabi saja kan naik unta je, puak-puak tu naik golai, dia tak naik unta. Gitu kah? Ada. Itu sunnah ghairu tashri'iyah. Mudah je nak faham. Buruh gigi ni pula gitu juga. Orang hak zaman Nabi tu takkanlah puak-puak kafir tu tak kerti buruh gigi. Segala gigi puak-puak dia tu kulat geramat. Takkanlah lagu tu. Dah kafir mana-mana pun dia ada untuk jaga kesihatan, keselesaan dia. Memang tidak selesa kalau tidak buruh gigi. Apa dia buruh gigi dengan apa? Hak tu kena tahu. Dia buruh gigi dengan kayu tu juga. Buruh gigi ni tak ada buruh gigi seperti kita ni. Hak ada pada masa tu kayu-kayu tadi. Mereka semua guna hak tu. Orang Islam pun guna hak tu juga. Bermakna berus gigi dengan menggunakan kayu sugi yang kita panggil, ataupun kayu Arab dan lain-lain lagi, itu termasuk dalam sunnah ghairu tashri'iyah, bukan tashri'iyah. Sebab ia tidak khusus dengan orang Islam. Ya, sunnah tashri'iyah, buruh gigi tadi ketika nak wuduk, sebab orang kafir tak ambil air sembahyang. Dan Nabi SAW ada kata tadi, hadis kita baca dah tadi, buruh gigi ketika nak ambil air sembahyang. Bahawa kafir ambil air sembahyang kau? Tak. Tapi alat tadi, alat yang digunakan di zaman dia sesuai dengan dia, zaman dia lah. Kalau masa lain nak guna buruh gigi yang lain, bukan tak boleh, bukan tak dapat pahala, bukan tak dapat sunnah tu, dapat juga. Kalau kita ikatkan dengan benda yang zahir tadi, baru dapat sunnah, maka dia jadi masalah lah. Supaya tadi lah, nak dapat sunnah kena naik unta,
Kau naik kuda, muka Nabi tu aja naik kereta. Itu tak kena tu. Merugikan diri sendiri, memundurkan umat Islam. Dia kena ada perkembangan. Lepas tu mungkin kita kata, takkanlah benda tu ada keistimewaan dia. Orang kafir nak tahu, orang Islam saja yang tahu. Kelebihan kayu sugi tu memang ada sungguh. Ada sungguh kelebihan dia. Soalnya orang kafir ni tak tahu ke segala faedah dalam dunia ni. Kalau learn lidah dia, orang kafir banyak benda, kemajuan gapo-gapo, khasiat gapo-gapo dia dulu tahu. Zaman dulu pun kalau dia ketinggalan sikit, dia tetap mengambil, mengutamakan sesuatu yang membawa faedah kepada dia. Di kalangan masyarakat tu tahu kayu gen ni baik untuk bergigi, guna belakang tu. Hak tu tidak termasuk dalam sunnah tasyri'iyah. Tetapi bergigi ketika nak wuduk memang sunnah tasyri'iyah. Makan roti bukan sunnah tasyri'iyah. Tapi makan guna tangan kanan sunnah tasyri'iyah. Baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim sebelum makan, itu sunnah tasyri'iyah. Sebab orang kafir tidak lagu tu. Tu bezanya. Atas satu benda, ketika ni dia jadi sunnah tasyri'iyah, ketika ni tidak. Sekadar makan roti itu saja bukan sunnah tasyri'iyah. Tetapi dengan cara yang Nabi SAW ajar, itu sunnah tasyri'iyah. Tidur, tidur bukan sunnah tasyri'iyah. Tidur, semua orang tidur. Nabi tidur, kafir pun tidur, kita pun tidur belakang. Bukan sunnah tasyri'iyah. Tapi kalau tidur dengan atas lambung kanan, macam tadi hadis yang akhir tadi kita baca, dia mula-mula dia start tidur, dia tidur atas lambung kanan, itu sunnah tasyri'iyah. Tidak wajib, tapi dapat pahala kalau kita ingat ikut Nabi. Sebab orang kafir ni tidak ada beriltizam lagu tu. Atas tidur saja dia ada tu. Masuk jamban pergi buang air, bukan sunnah tasyri'iyah semua. Itu hak tabi'i tu. Semua manusia kafir ke Islam, bangsa gapo pun serupa je hak tu. Tapi masuk kaki kiri dengan baca sekian-sekian, tubik kaki kanan dengan baca sekian-sekian, itu sunnah tasyri'iyah. Tu dia benda biasa. Hak tu orang kafir tak buat tu. Iltizam, masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan, dan baca sekian-sekian, orang kafir tak buat. Maka jadilah ia sunnah tasyri'iyah. Tu biasa. Mudahnya nak faham. Takut-takut orang kata, ni dok. Dan kalau khasiat ada dalam hak tu, khasiat dalam benda lain tak ada ke? Apakah kita terikat dengan hak tu? Tak. Kalau kita boleh ambil parti dia ke, tetap dapat khasiat dia, tak apa. Nak buat dalam bentuk paste, ubat gigi tu, ataupun serbuk gigi, ubat gigi kau, kita kata dalam bentuk serbuk, tak boleh. Kalau nak ambil daripada benda-benda lain pun yang diketahui ada manfaat dia, tak apa. Bebas kita waktu tu. Tidak nak mengikat kita dengan benda tadi semata-mata, tidak. Kita nak guna alat lagu mana, barulah nampak Islam ni maju, boleh sesuai dengan setiap zaman. Zaman dulu orang pakai buruh gigi, sepupu gigi biasa. Lah ni pakai bateri, pakai tak gerak dia senyap gitu, boleh tidur boleh. Sampai itu ramai lagi nak guna buruh gigi ni pun kan. Payah kat lah, tak kena gaya, cocok sakit kat lah dah. Jadi orang duk kritik antaranya tak molek buruh gigi ni. Sebab tu kalau ada cara lain, dengan cara pakai bateri duduk senyap gitu, tak ada duk cocok dah, tak timbul masalah cocok dah. Boleh kok kanan, kok dalam, boleh belakang. Kau tu lebih boleh, lebih boleh. Sebab tujuannya nak bersih. Kau lebih bersih. Lepas tu orang kata buat gigi tu bubuh ni, itu soal lain. Itu soal lain. Soal bahan yang haram ke apa, itu soal lain. Jangan ambil hak haram, hak molek. Nak ambil daripada kayu sugi tu ke, ekstrak dia ke, ataupun hak lain-lain kau tak kira. Nak apa dengan arang ke, dengan garam ke, dengan apa kau ikut. Dan Nabi SAW pun ada guna, kalau tak ada beri dia guna jari dia saja pun dia boleh. Yang pentingnya nak suruh bersih mulut tu, nak jaga kesihatan mulut gigi tu je. Dan dia tidak semata-mata bergantung kepada buah gigi tu. Banyak lagi faktor lain yang boleh rosak gigi, yang boleh merosakkan kesihatan kita. Banyak lagi faktor. Makanan, tidak ada penjagaan yang baik. Kalau jaga dengan baik, pakai buah gigi biasa ni pun boleh. Gitu. Kalau penjagaan tidak baik, pakai kayu sugi pun tak jadi juga. Makan koksi, makan semacam
Hak jenis asal-asal tu kan.